Dari bumi Balkan yang bermandi darah kita ke Mesir, revolusi menjatuhkan Hosni Mubarak telah berlalu. Malah Mesir kini menempuh satu era baru, iaitu era pasca pilihan raya Presiden. Dan keputusannya sudah pun diketahui dunia. Mesir kini diwakili Presiden Muhammad Mursi. Namun sejauh manakah pilihan raya ini mampu membawa Mesir melangkah ke hadapan selepas kesan revolusi yang melumpuhkan institusi politik sekaligus menjerumuskan Mesir ke kancah kemelesetan yang teruk? Bersama wartawan Khairil Amri, Ahmad Tajuddin yang menyediakan laporan pengalamannya di Mesir baru-baru ini. Tanggal 25 Januari 2011 yang lalu, dunia Islam tercegat dalam keadaan tidak percaya apabila gerakan revolusi diisytiharkan di Mesir. Kebangkitan rakyat Mesir ini sememangnya mengejutkan dunia apabila mereka menuntut agar Hosni Mubarak berundur. Gerakan revolusi bermula apabila sekumpulan aktivis muda yang menggunakan rangkaian media sosial melancarkan seruan kebangkitan kepada generasi muda Mesir untuk menentang kerajaan Hosni Mubarak. Setelah berdekad lamanya, mereka tertindas. Rakyat akhirnya mual terhadap autoriti dan kekentalan Hosni Mubarak. Akhirnya, dengan satu revolusi yang menggabungkan hampir seluruh rakyat Mesir dalam satu suara kesepakatan, mereka bangkit menentang dan mahu suara mereka didengar dunia. Facebook dan Twitter digunakan sebagai medium bagi membakar api kemarahan secara meluas di Mesir. Semarak revolusi ini dicetuskan oleh Wael Ghanim, seorang pengurus pemasaran Google yang berasal dari Kahirah, Mesir. It just gave a lot of people in the street, it's like, wow, you can actually you can actually get a dictator out of his country by uniting. A lot of pressure from people on the page. Hey admin, stop silent, enough silent stands. We need to do it. We need to do it. Please, you are the, because at the end of the day, not because I'm a great guy, it's because the platform became so big. At that time we had over 500,000 Egyptian. So the platform is so big, it can, it's the biggest platform where anyone can send information and convince people. And we had a lot of credibility built in the last few months, and there was a lot of emotions and connection to the page. Pada awal revolusi, hampir 1 juta rakyat Mesir memenuhi dataran Tahrir sebelum api revolusi merebak ke Iskandariah, Suez dan seterusnya seluruh negara. Gelombang revolusi turut disokong syarikat gergasi Google yang mengadakan kerjasama dengan pengendali Twitter bagi melancarkan perkhidmatan baru, Speak to Tweet. Pelancaran tersebut membolehkan rakyat Mesir menghebahkan situasi terkini di Mesir melalui Twitter dengan menggunakan telefon. Impak revolusi itu membuahkan hasil apabila Presiden Hosni Mubarak mengumumkan pengundurannya. Pada 11 Februari 2011, 22 hari selepas kebangkitan rakyatnya, berakhirlah era pemerintahan seorang Hosni Mubarak. Beberapa bulan selepas pengundurannya, rakyat Mesir mahukan negara yang lebih demokrasi dengan melaksanakan agenda pembangunan baru serta pembentukan negara Islam yang lebih jelas. Krisis politik Mesir ternyata telah memberi impak yang buruk kepada ekonomi negara itu sendiri, sekaligus melemahkan aliran pelaburan negara luar ke Mesir. Bagi menstabilkan semula ekonomi yang kucak-kacir, kerajaan sementara yang dipegang oleh tentera Mesir bersetuju mengadakan pilihan raya bagi memilih presiden baru bagi Mesir. Ia bagi memulihkan kembali sistem demokrasi Mesir dan persepsi antarabangsa terhadap negara itu. Setelah melalui waktu-waktu getir krisis politik dan ekonomi, akhirnya 23 dan 24 Mei diumum sebagai hari pengundian bagi pusingan pertama pilihan raya Presiden Mesir.
Keputusan menyaksikan Muhammad Morsi mendahului dengan memperoleh 25.3% undi. Manakala Ahmad Syafiq yang juga bekas Perdana Menteri era pemerintahan Hosni Mubarak memperoleh 24.9% undi. Ternyata, pilihan raya menjadi medan pemilihan rakyat Mesir bagi memilih presiden baru untuk membawa agenda pembangunan lebih berkesan melalui pemerintahan yang lebih demokrasi. نريد تحسين الواقع والانطلاق بهذا الواقع إلى ما هو أفضل وإلى ما هو أجدى لعمارة الدنيا حتى نعبد الله سبحانه وتعالى ونزكي أنفسنا. Dr. Muhammad Morsi dan bekas Perdana Menteri era pemerintahan Hosni Mubarak, Ahmad Syafiq, mara ke pusingan kedua pilihan raya presiden pada 16 dan 17 Jun 2012. Pusingan kedua pilihan raya diadakan dalam suasana penuh kontroversi setelah Ahmad Syafiq dibenarkan bertanding semula sehari sebelum berlangsungnya pilihan raya itu. Ini disebabkan keputusan Mahkamah Agung Mesir yang mendakwa undang-undang melarang pemimpin atau ahli politik semasa pemerintahan bekas Presiden Hosni Mubarak bertanding dalam pilihan raya presiden adalah tidak sah. Ia sekaligus menunjukkan konspirasi pihak tentera yang memegang kerajaan sementara Mesir dan Suruhanjaya Pilihan Raya Mesir untuk memenangkan Ahmad Syafiq sebagai presiden baru Mesir. Selepas kejatuhan Hosni Mubarak, saya pasti rakyat Mesir kini semakin matang dalam membuat keputusan siapakah yang lebih layak menjadi presiden baru mereka. Dan apa yang pasti, mereka ini mahukan perubahan. وطبعا انا عايز ارشح، انا هرشح محمد مرسي، لان انا لو انتخبت شفيق يبقى انا كده برجع للفلول تاني ونظام حسني مبارك تاني وارجع تاني اعيد مجلس وطني جديد. ناس فوق وناس تحت، المفروض يبقى في عداله اجتماعيه، ينسى الناس يعني يمشي بعداله اجتماعيه ويبقى يمشي بنور الله، ده اللي بنطلبه منه. زي ما احنا عايزين حريه وكرامه وعيش والناس بتاكل اكل من الزباله، يعني في ناس تحت الصفر مش لاقيه، احنا عايزين رئيس من الميدان. Seluruh harapan rakyat Mesir bergantung kepada keputusan pilihan raya ini. Rakyat Mesir keluar mengundi untuk mencipta masa depan yang lebih baik bagi mereka. Akhirnya, keputusan pilihan raya telah diumumkan pada 24 Jun 2012 setelah ditunda selama 3 hari dari tarikh umum sebenar iaitu 21 Jun. Walaupun ketika itu keputusan rasmi masih belum diisytiharkan, namun Dr. Muhammad Morsi telah berkali-kali diumumkan sebagai pemenang dalam pusingan kedua pilihan raya itu. Ura-ura keputusan tidak rasmi itu ternyata memberi tekanan kepada bekas Presiden Hosni Mubarak yang telah dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Mubarak kemudian dilaporkan diserang sakit jantung dan angin ahmar secara mengejut akibat tertekan dengan berita kemenangan Morsi. Akhirnya, setelah menanti untuk satu perubahan bagi negara Mesir yang baru, Morsi diumum sebagai Presiden keempat Mesir pada tanggal 24 Jun 2012. Morsi memenangi pusingan kedua pilihan raya Mesir setelah menang tipis terhadap pencabarnya Ahmad Syafiq dengan 51.7% undi. Morsi memperoleh
230,131 undi, manakala Syafiq pula meraih 12,347,380 undi. Dr. Muhammad Morsi kemudian mengangkat sumpah jawatan sebagai Presiden Mesir dan berikrar untuk membawa Mesir menjadi sebuah negara demokrasi Islam. Graduan kejuruteraan dari California ini juga mengulangi pendiriannya untuk menghormati perjanjian antarabangsa, khususnya usaha damai yang ditematrai dengan Israel. Kemenangan Muhammad Morsi ini dilihat akan membawa perubahan buat Mesir yang mencari kestabilan sejak penggulingan Hosni Mubarak 11 Februari tahun lalu. Calon Ikhwanul Muslimin ini dalam manifestonya berazam membentuk pentadbiran yang mewakili semua pihak termasuk golongan minoriti di Mesir. Dalam tempoh 6 dekad, Mesir dipimpin presiden yang mempunyai jawatan dalam tentera. Setelah zaman silih berganti yang pernah menyaksikan Mesir sebagai negara yang kaya dengan tamadun dunia ketika pemerintahan Fir'aun, Kerajaan Fatimiyah, Kerajaan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dan terakhir Raja Farouk. Rakyat Mesir kini perlu belajar dari sejarah silam negara itu. Kesemua kisah pemerintahan kerajaan lama Mesir memiliki kejayaan dan kegemilangan tersendiri sehingga masyhur di serata dunia. Dengan dasar demokrasi baru yang dibawa pemerintahan Presiden Muhammad Morsi, kita mendoakan agar Mesir kembali bangkit memacu pembangunan yang lebih agresif. Dan bagi pencetus kebangkitan revolusi, Wa'il Ghanim, kemenangan Ikhwanul Muslimin itu adalah kehendak rakyat Mesir yang disuarakan melalui undi mereka. Beliau percaya dengan berakhirnya era Hosni Mubarak, maka bermulalah era pembaharuan Mesir. Ghanim berharap Presiden Morsi akan melaksanakan amanah yang dipilih rakyat Mesir, terutamanya dalam membentuk negara demokrasi sebenar.